Sabah pandang serius isu bekalan air bersih dan elektrik di daerah Telupit. Itu antara tumpuan dari bumi di bawah Bayu petang ini. Suaran Shah makan perincikan. Teruskan Suaran. Ya, Sahih. Usaha mengatasi masalah bekalan air bersih dan elektrik yang dialami penduduk di daerah Telupit sedang dalam tindakan kerajaan. Masalah tersebut dijangka dapat diatasi awal tahun depan. Jabatan Air sedang dalam proses menaik taraf kapasiti PAM dan juga loji rawatan air di daerah Telupit ini dan menggantikan paip-paip usang yang bersaiz kecil kepada saiz yang sepatutnya. Jadi kerja-kerja ini sedang berjalan dan dijangka siap berperingkat dalam bulan Februari. Sekiranya ianya dapat disiapkan mengikut jadual yang dirancang, maka bekalan air dijangka kembali stabil selepas itu. Dato' Syed Helmi ditemui RTM sempena lawatan kerja 2 hari beliau ke daerah Telupit. Jelas beliau bekalan elektrik pula dijangka lebih stabil pertengahan tahun depan selepas proses pembinaan pencawang pembagi utama PPU Telupit selesai dilaksana. Sementara itu, Adun Telupit Dato' Johnny Bon Jekurum merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri khususnya Dato' Syed Helmi yang meluangkan masa melihat sendiri permasalah yang dihadapi penduduk. Dengan taklimat yang diperolehi daripada kementerian, ini akan membantu mereka untuk mempercepatkan proses kelulusan mana-mana yang sudah tersedia. Inilah yang kami harapkan, terutamanya di daerah Telupit yang masih jauh ketinggalan. Kita minta supaya ini menjadi suatu yang keutamaan pada kami di sini untuk diselesaikanlah. Daerah Telupit juga akan menikmati kemudahan jalan raya lebih baik apabila beberapa projek infrastruktur dilaksana tahun depan. Penduduk Sandakan dinasihati tidak membuat pembelian panik kerana bekalan gula di daerah berkenaan mencukupi. Ketua Pegawai Peguat Kuasa KPDN Sandakan, Aziz Zukri John, memberi jaminan itu selepas mengadakan pemeriksaan ke atas sebuah gudang di daerah berkenaan. Jumlah bekalan yang kita ada di Sandakan ini, di mak pemborongan ini ada dalam 122 tan lah. 122.628 metrik tan. Jadi dalam minggu depan dijangka akan sampai lagi dalam 358 tan. Jadi alhamdulillah, tidak perlu risau. Bekalan akan cukup untuk perayaan Christmas ni lah. Bercakap kepada media, Azdi turut meminta kerjasama peruncit terpilih daerah agar berkongsi maklumat dengan KPDN jika berlaku kekurangan bekalan barang kawalan seperti gula, minyak masak dan tepung gandum. Maklumat seumpama penting bagi memastikan bekalan tidak terputus khususnya di kawasan luar bandar. Sementara itu, para peniaga pula diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang termasuk tidak menyorok barang kawalan. Kesiapsiagaan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan menyediakan pusat berkumpul bagi menghadapi fenomena air laut pasang besar amat dihargai penduduk. Fenomena berkenaan berlaku sejak Rabu lalu hingga Ahad ini. Sebanyak 20 pusat berkumpul disediakan sebagai persiapan awal menghadapi fenomena berkenaan. Ini kerana fenomena air laut pasang besar tahun lalu telah menjejaskan 486 buah rumah di penempatan atas air Kampung Forest. Walaupun setakat ini fenomena tersebut tidak menjejaskan penduduk, namun mereka amat menghargai penyediaan pusat berkumpul ini. Kami ada buat rundaan bersama Balia Kampung Air dan orang-orang kampung lah yang berkenaan. Jadi masa kami kena buat rundaan lah untuk persiapan. Kami sangat-sangat berterima kasih kerana dengan secepatnya mereka telah memberi kerjasama dengan penduduk kampung dan juga mungkin akan berasa tenang sedikit kerana adanya anggota-anggota keselamatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Risau jugalah dengan keadaan air pasang sekarang ni. Langkah berjaga-jaga kami, taklah kami suruh belia ni tidur awal dan surat-surat tu kami simpan tempat yang selamat lah. Pasal kalau Ustaz bilang air naik dari pukul bilang sampai jam 12 lah. Tunggu dia surut, okey. Macam dia surut sudah kira-kira ada separuh, baru orang masuk balik.
Terdahulu, Ketua Polis Daerah merangkap Komander Operasi Bencana Daerah Sandakan, SCP Abdul Fuad Abdul Malik mengumumkan sebanyak 20 pusat berkumpul disediakan sepanjang tempoh fenomena air laut pasang besar yang dibahagikan 3 sektor. Pemasangan sistem keselamatan elektronik bersepadu SCAP akan memberi nafas baharu kepada sistem keselamatan di negeri ini. Semua penjara di negeri akan dilengkapi sistem berkenaan yang dijangka dipasang tahun depan. Selain SCAP, beberapa kemudahan penjara juga akan dinaik taraf demi keselesaan penghuni dalam tahanan. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Timbalan Komisioner Nora Musa berkata, pelaksanaan pelan berkenaan bagaimanapun bergantung kepada belanjawan 2024 yang disalur melalui Kementerian Dalam Negeri KDN. Kita harap tahun depan ni sistem keselamatan di penjara ni akan lebih diberi nafas barulah melalui sistem elektronik bersepadu SCAP. Beliau ditemui media dalam program Jalinan Kasih sempena sambutan Hari Krismas peringkat penjara Sandakan. Majlis dirasmikan Adun Tanjung Papat, Dato' Frankie Poon Ming Fung. Bercakap kepada pemberita, Dato' Frankie Poon menyarankan majikan di Sandakan memberi peluang pekerjaan kepada bekas banduan. Ia penting untuk membolehkan mereka menjalani kehidupan normal dan kembali kepada masyarakat. Seramai 17 penghuni yang meraihkan Krismas terpilih menjayakan program ini yang turut disertai 21 ahli keluarga. Sukan Sabah Saga edisi ke-10 akan membuka tirai secara rasmi esok. Tuan Rumah Bandaraya Kota Kinabalu juga sudah bersedia menyambut kehadiran hampir 7,000 atlet, pegawai serta petugas sukarela yang terlibat dalam tamasya sukan terbesar di Sabah itu. Wartawan Syafif Syahirandani ada perkongsiannya. Saga kali ini disertai 28 daerah melibatkan 23 venue, 15 di Kota Kinabalu, 3 di Penampang, 2 di Tuaran dan masing-masing satu venue di Putatan, Keningau dan Ranau. 23 jenis sukan dipertandingkan iaitu 10 sukan wajib dan 13 sukan pilihan. Sukan wajib terdiri badminton, bola sepak, bowling padang, berbasikal, hoki, karate, memanah, olahraga, pencak silat dan sepak takraw. Manakala sukan pilihan pula angkat berat, bola jaring, bola keranjang, bola tampar, golf, muay thai, pingpong, petong, rugby, tenis, tinju, wushu dan e-sport. E-sport merupakan acara baharu sesuai perkembangan sukan semasa. 103 acara ditawarkan dalam kategori lelaki, 75 acara kategori wanita dan 4 kategori campuran. Sejumlah 182 pingat emas, 182 pingat perak dan 262 pingat gangsa menjadi rebutan dalam tamasya kali ini. Harapan saya itu saya akan mau melihat atlet-atlet yang berkualiti yang bakal beraksi dalam sukma nanti. Ini kita mau melihat bakat-bakat baru untuk mewakili, bukan saja mewakili negeri Sabah tapi mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Majlis perasmian di Stadium Universiti Malaysia Sabah malam esok dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Jadi persediaan ini sepatutnya sudah gear up, ready for action. Ya, jadi kita minta mungkin peminat-peminat sukan itu datang untuk menyokong pasukan sport kita. Selain kita minta semua atlet-atlet cuba mencapai kejayaan dengan baik, kita juga meminta supaya seluruh rakyat negeri Sabah turun ke venue-venue yang kita sudah sebutkan tadi untuk memberi sokongan kepada atlet-atlet dan pasukan-pasukan kontingen yang menyertai Sukan Saga tahun ini. Diperkenalkan sejak 2003, Saga dianjurkan secara bergilir-gilir antara daerah dengan Kota Kinabalu menjadi tuan rumah edisi pertama dan kedua berturut-turut. Saga edisi ketiga pada 2007 dihoskan oleh daerah Tawau, diikuti Sandakan 2009, Keningau 2011, sebelum kembali semula ke Kota Kinabalu pada 2013, Tawau 2015 dan Sandakan 2017. Edisi ke-9 pada 2019
yang merupakan penganjuran terakhir sebelum negara dilanda pandemik COVID-19 dihoskan daerah Keningau dengan kontingen Bandaraya Kota Kinabalu muncul juara melalui 30 pingat emas, 26 perak dan 23 gangsa. Saga edisi ke-10 berlangsung selama seminggu bermula esok hingga 22 Disember ini. Marilah kita memberi sokongan kepada atlet-atlet muda yang bakal membawa cabaran Sabah ke pesada dunia satu hari nanti. Syafif Syahiran Deni, RTM. Sementara itu, kontingen daerah Beaufort menyasarkan 12 pingat emas dalam Tamasya Saga kali ini. Penaung kontingen Saga daerah Beaufort, Datuk Isnin Aliasni berkata, sasaran itu berdasarkan pencapaian kontingen Beaufort yang berjaya memperoleh 6 pingat emas dalam Tamasya sebelum ini. Datuk Isnin yang juga Adun Klias ditemui RTM dalam majlis amanat penyerahan bendera dan baju kontingen Saga daerah Beaufort di Beaufort. Kita target sekurang-kurang kita menambah emas yang kita ada. Kalau yang lepas itu kita dapat mampu 6 dan kita minta supaya kali diganda 2. Jadi 12 lah. Turut disampaikan sumbangan wang tunai berjumlah RM8,000 untuk perbelanjaan kontingen Saga Beaufort. Sumbangan masing-masing RM5,000 daripada beliau sendiri selaku Adun Klias, manakala RM3,000 pula daripada Adun Lumadan. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara menerusi berita wilayah. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih.